لله رب العالمين والصلاة والسلام على القاسم الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Kita mula dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita berada dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rahmat, kasih sayang kepada kita dan kita damba keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan, terutamanya nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam, dan nikmat kesihatan, nikmat kelapangan masa dan sebagainya, insya-Allah. Berbagai-bagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Jadi alhamdulillah, kuliah yang lepas kita cerita dan kita bincang berkenaan dengan satu kisah yang Allah Subhanahu wa ta'ala rakamkan dalam surah Yasin ini. Kisah yang mengingatkan kita dan umat manusia keseluruhannya tentang suatu kaum yang merasakan diri mereka kuat, satu kaum yang merasa diri mereka berkuasa, satu kaum yang merasa diri mereka hebat. Kerana itu dia punya sahaja mudah boleh bunuh rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Boleh bunuh pengikut-pengikut rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengikut-pengikut yang beriman pada Rasul, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, mereka ni tak ramai. Oleh kerana tak ramai, maka mereka boleh buat apa saja untuk membunuh Rasul-Rasul dan pengikut-pengikutnya. Mereka ingat mereka ada kuasa, mereka boleh buat, boleh bunuh, dia pun boleh lenyapkan rasul-rasul ini dan pengikut-pengikut dia. Dia ingat dia ada kerajaan, boleh bertindak sesuka hati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hukum mereka. Allah hukum bagaimana? Allah hukum dengan hanya mendatangkan satu pekikan, satu suara yang kuat sekali je,
satu pekikan itu, maka habis mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingat mereka berkuasa, tapi Allah lebih berkuasa. Allah Maha Kuasa. Maka kita kena ingat, dan manusia seluruhnya kena ingat, walaupun kita ada kuasa, walaupun kita ada kekuatan, walaupun kita nampak hebat, kita kena ingat bahawa ada yang lebih hebat daripada kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman dulu, manusia yang ingkar, yang rasa diri mereka hebat, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara umat ataupun kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Yasin ini, sebab mereka telah membunuh hamba Allah Subhanahu wa taala, membunuh rasul-rasul yang Allah utuskan kepada mereka untuk menyeru mereka supaya mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka bunuh rasul-rasul ini, bunuh sahabat-sahabat Rasul, pengikut-pengikut Rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam firman-Nya ayat 30, ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Sungguh besar perasaan sesat, perasaan kecewa yang menimpa hamba-hamba. Siapa hamba-hamba tu? Siapa yang kecewa? Orang yang mengingkari kebenaran. Mereka yang zalim kepada rasul-rasul, zalim kepada sahabat, pengikut-pengikut Rasul. Mereka didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum ini, tapi apa dia dapat? Dia dapat hanya ejekan. Mereka dapat dipermain-mainkan oleh rasul-rasul, oleh pengikut-pengikut yang orang musyrik ini. Allah sebut ya hasratan 'alal ibad. Ada ulama membaca ya hasratan 'alal ibad dengan idhafah, dengan tidak ada ala. Jika dibaca dengan wahai penyesalan ke atas hamba, ia merupakan kata-kata penyesalan bagi hamba yang melakukan kezaliman, hamba yang melakukan kejahatan itu. Ada juga ulama yang menyatakan kata-kata ini masih lagi sambungan daripada kata-kata sahibul yasin. Sahibul yasin ni siapa dia? Habibun Najjar yang kita cerita tempoh hari, yang kita cerita kuliah yang lalu. Ibn Najjar ni yang mana? Yang mati dipijak oleh kaum dia sendiri. Habib bin Najjar ni siapa dia? Habib bin Najjar ni lah orang yang mempertahankan rasul-rasul ini. Dia mari daripada hujung bandar. Allah Subhanahu wa taala cerita waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang lelaki daripada hujung bandar dalam keadaan, dia datang dalam keadaan segera, yas'a, berlari. Untuk apa? Untuk mempertahankan rasul-rasul ni, supaya jangan diejek-ejek, supaya jangan dipermain-mainkan, supaya jangan disiksa rasul-rasul ini. Bukan hanya mempertahankan diri rasul itu, tapi malah dia mengajak kaum dia, ya qaum ittabi'ul mursalin, wahai kaum aku,
Ikutlah rasul-rasul ini. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Allah sebut, Allah cerita pemuda ini, Habibun Najjar ini, ajak kaum dia, jom kita beriman dengan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, orang-orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang lawan Islam hari ini, kena ingat, bahkan wajib ingat, jangan sekali-kali terfikir bahawa orang yang mengajak kepada Islam itu suka melihat mereka kafir, suka melihat mereka itu menentang Islam. Para ulama yang mengajak ke arah kebaikan, para ulama yang mengajak untuk menghukum, gunakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, gunakan Al-Quran, gunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bukan saja-saja aja, bukan saja-saja seronok tengok depa kafir, depa tak mau beriman. Bukan saja seronok. Bahkan ulama yang ada sekarang ini dan yang telah meninggalkan kita, mereka adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjalankan tugas-tugas Nabi, tugas Nabi-Nabi yang terdahulu dipikul oleh para ulama. Bukan mereka seronok tengok orang duk bermaksiat, lawan Islam, bahkan mereka sedih dengan kekufuran, sedih dengan kemaksiatan yang berlaku. Kemaksiatan sekarang berleluasa. Tuan muslimin muslimat rahimakumullah, sedih kita tengok orang buat maksiat, bermaharajalela, ulama disekat, tak boleh bercakap, cakap hal kebenaran digam, ajak orang buat baik, ajak orang ikut Islam secara syumul, bukan ikut Islam plural, Islam liberal dan sebagainya. Ikut Islam yang sebenar. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu semuanya, keseluruhan, bukan sikit-sikit. Apa yang ada dalam Quran tu kena beriman, kena amalkan. Orang yang berkuasa kena berusaha untuk laksanakan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan masalah lagi mempertikaikan undang-undang Allah, tapi kebanyakan manusia sekarang ini pertikai apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertikai kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala, pakai undang-undang manusia. Bahawa minggu yang lepas mahkamah telah menjatuhkan, telah membatalkan undang-undang ataupun hukuman yang dijatuhkan kepada orang perempuan yang berpakaian seperti lelaki, menyerupai lelaki. Mahkamah Syariah memutuskan bahawa tak boleh, haram. Lepas lawan naik mahkamah rayuan. Mahkamah rayuan membatalkan
hukuman tersebut. Dan sekarang orang perempuan boleh pakai, orang lelaki boleh pakai pakaian perempuan, orang perempuan boleh pakai pakaian lelaki, ikut suka. Bala Allah Subhanahu wa taala banyak. Allah bagi peringatan demi peringatan. Ulama bagi peringatan, jangan, cukuplah. Jangan mengundang bala Allah Subhanahu wa taala lagi. Berita tak tahu sahih ke tak sahih. Di Mekah 1:30 tengah hari, gelap, kena buka lampu. Kalau betul itu adalah amaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau tak betul pun kita kena ambil iktibar. Memang akan berlaku. Satu hari nanti dunia akan gelap gelita. Tanda-tanda matahari mungkin, Allahu Akbar, nak naik sebelah barat, tak ada nak taubat tuan. Diceritakan seorang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Habib Umar rahimahullahu taala. Dia pergi berubat, dia tukar cermin mata di satu kedai. Dia selalu pergi kedai tu sebab power naik selalu. Orang yang tukang buat cermin mata dia nasihat kepada Habib, ya Habib, janganlah banyak menangis sangat. Jangan banyak menangis. Kalau banyak menangis, nanti buta mata. Mata akan jadi buta. Apa Habib Umar jawab? Aku tak kira apa. Aku menangis ni sebab aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang hebat, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, aku minta ampun untuk diri aku. Aku minta ampun untuk diri aku, untuk keluarga aku, untuk umat manusia, untuk orang Islam yang aku cintai, yang aku sayang. Seorang ulama yang sayang, yang cinta kepada umat Islam, dia sanggup menangis setiap malam, setiap hari. Sayang mata dia menjadi rabun. Untuk apa? Nak tengok umat manusia yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa tuan? Oh, kita hendak ajak orang buat baik. Dalam masa yang sama kita ajak diri kita buat baik. Ulama mengajak kita buat baik. Untuk apa? Untuk kita sendiri. Mereka sedih dengan kekufuran yang terus melanda, kemaksiatan yang terus menjadi-jadi. Penari tiang kena denda RM25. Orang pakai serban naik motor kena denda RM300. Ini undang-undang mana tu? Ini bahananya tidak ikut Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para rasul dan sekarang diwarisi oleh para ulama sentiasa mengajak berdakwah manusia kepada Islam, daripada kekufuran, daripada yang jahil kepada erti Islam. Ikut
apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rasul, para ulama mahu melepaskan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala yang sengsara nanti. Tapi banyak orang degil, sombong, tak sedar diri, maka esok lepas mati dia akan menyesal. Allah cerita, ya hasratan 'alal ibad. Menyesal tak sudah. Dulu aku duduk dengar ulama cakap, orang main berdakwah, orang main bagi tahu, tak mau nak ikut, tak mau nak ambil, tak mau nak dengar. Hari ini menyesal. Pada zaman Nabi SAW, Nabi berdakwah kepada kaum dia, kaum Quraisy. Cakap yang ni, cerita ni lah Nabi beritahu. Cerita yang Allah cerita dalam surah Yasin ni lah Nabi beritahu kat mereka, orang yang tak mau ikut cakap Rasul dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, mereka cerita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukang sihir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikahin bomo. Sebab orang boleh ikut cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka siksa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil perut unta letak atas tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, setahun lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala berperang dengan kafir Quraisy Mekah. Maka tercetuslah peperangan Badar. Maka di antara yang mati dalam peperangan Badar itu ialah pemimpin-pemimpin Quraisy, yang mana sebahagian besar yang pemimpin-pemimpin ini dibunuh oleh tentera-tentera muslimin. Lepas dibunuh, habis perang, Nabi SAW kumpulkan mayat-mayat musyrikin ni, dilemparkan dalam telaga buruk. Maka Nabi SAW tanya kat mayat-mayat ni, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Nabi tanya ke mayat-mayat musyrikin Mekah yang mati dalam peperangan Badar, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum ma wa'adakum rabbukum haqqan? Adakah kamu dapati apa yang telah dijanjikan kepada kamu oleh Tuhan kamu itu benar? Betul tak apa yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala yang aku akan beritahu dekat apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Rasulullah sebut, lepas Rasulullah tanya, Rasulullah kata,
Sesungguhnya aku dapati apa yang telah dijanjikan kepadaku oleh Tuhanku adalah benar. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang biadab dengan Allah, orang yang biadab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menerima pada lawan Nabi, lawan Islam. Hari ini dah nampak jelas. Inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada aku. Maka para sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bangkai-bangkai Quraisy itu, bangkai-bangkai musyrikin itu, mereka dah mati, dah jadi bangkai. Boleh dengar ke ya Rasulullah apa yang kau cakap kepada mereka? Mereka dengar ke? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, mereka mendengar apa yang diucapkan, apa yang kita ucap, mereka dengar. Akan tetapi mereka tak mungkin lagi untuk menjawab. Tak boleh jawab dengan suara yang didengari oleh orang-orang hidup. Mereka jawab, mereka dengar apa yang kita tanya dan mereka jawab, tapi kita tak dengar. Kita tak dengar. Kalau dengar orang mati bercakap, ke mana tuan-tuan? Nabi sebut la sa'iqa. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, bila seseorang meninggal dunia, dia meninggal dunia, jikalau si mayat ini orang baik, orang soleh, kalau kita biarkan jenazah dia lama, kita tak mandi, tak kafankan, dia akan teriak, dia akan kelui kita, cepat, cepat, hantar aku masuk kubur. Orang soleh, tapi kita tak dengar. Dia kata cepatlah, aku tak mau ada duduk sini. Sebab dia nampak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nampak taman dia, taman syurga yang Allah nak bagi dekat dia dalam kubur tu. Yang kita nak minta, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, jadikanlah kuburnya salah satu daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang baik dia akan kata, cepat, pada tunggu apa lagi, aku nak pergi dah ni. Kita duduk balik, duduk tunggu anak dia duduk Sarawak, tak balik main lagi. Mati dah, baru ke mana? Segerakan. Kalau orang itu hak mati itu tak baik, jahat dia, kalau kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lagi lah, mati dalam maksiat dia, na'udzubillah. Bila kita mandikan jenazah dia, bila kita kafankan, bila kita bawa usung dia, dia akan memaki kita. Dia kata, woi celaka, ya wailata, celaka hamba ni celaka betul. Hamba nak buat aku pergi mana ni? Jenazah itu, mayat itu akan maki kita. Duduk dalam kanda, kita duduk tanggung, atau dalam van kita bawa. Dia maki kita daripada rumah, turun rumah tu sampai kubur, dia maki kita. Tapi yang siapa yang dengar, yang mendengarnya ialah binatang-binatang. Selain daripada manusia akan dengar suara jenazah itu. Nabi kata kalau manusia dengar, manusia itu akan pengsan atau mati. La sa'iqa. Ini Nabi apa? Orang yang mati, dia dengar apa yang kita cakap. Dia dengar apa yang kita cakap. Tu Nabi tanya ni, Abu Jahal yang mati dalam peperangan Badar dan beberapa geng dia
yang samsing ini, yang lawan Islam ini. Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Lah ni hampa sedap tak lagi? Betul tak apa yang aku kata dulu? Betul tak apa yang Tuhan sebut? Benar ke tak? Hari ni aku tahu, hari ni inilah kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lawan Islam habis akan dilenyap oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang mati mendengar apa yang kita cakap, maka nasib dan akibat orang yang mempersendakan Islam, mempersendakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala, dihina lagi di dunia, lagi dihina, bahkan di akhirat diazab dengan azab yang pedih. Orang yang tak mau Islam, orang yang tak mau menjalankan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak mau menghukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dia orang yang kufur, orang yang kafir, orang yang ingkar. Jadi kufur dia. Lagu mana? Kalau diingkar, tak boleh. Tak boleh pakai punya ni. Hukum hudud, hukum Allah Subhanahu wa taala ni tak boleh, tak sesuai. Tak boleh pakai. Kufur dia. Tapi kalau dia kata ni seorang pemerintah, dia kata bukan, nak tak betul, bukan, salah undang-undang hudud ni, tak salah, tapi masa tak sesuai lagi, orang tak faham sepenuhnya lagi, orang tak faham sepenuhnya lagi. Hudud macam mana, tak ada orang nak pakar dalam bidang ni, dalam bidang sebat, dalam bidang nak potong tangan orang, dalam bidang nak potong kepala orang ni, hak murtad. Dah 50 tahun dah tak cari, 50-60 tahun dah negara kita merdeka dan diperintah oleh orang Islam. Mereka kata tak ada lagi orang, tak ada lagi pakar. Nak tunggu apa? 100 tahun baru ada. Tuan, Allah sebut man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Dan ada ayat lain, fa ulaika humuz zalimun. Depa tak bantah, depa tak kata hukum Allah ini apa nama tak boleh pakai. Tak kata, cuma depa kata depa berdolak dalil. Tak boleh, kita tak boleh buat lagi sebab depa ada alasan. Macam-macam alasan. Kok mana pun ada hukum di antara tiga ni. Tak kafir, fasik. Tak fasik, zalim. Pada siapa? Ayat ni ditujukan kepada pemerintah. Dia tak berusaha untuk buat, maka fasik dia. Fasik ni mah dosa besar. Berdosa, duduk dalam keadaan dosa sampai bila-bila. Sebab tak berusaha. Sebab apa? Wasatiyah. Kan? Wasatiyah tu kesederhanaan. Ini satu alasan. Kita tak boleh buat Islam ekstrim. Mereka duk faham Islam ekstrim tu. Itu satu. Potong kepala orang murtad, potong tangan orang mencuri, rejam orang berzina. Lah ni buat pendekatan wasatiyah. Mana boleh duk berkembang Islam dengan benda lain, dengan perkataan lain. Islam wasatiyah, Islam liberal, Islam sekular dan sebagainya, tak boleh. Tak boleh duk kembang. Hak mana Quran kata itulah Islam, hak mana Nabi hadis Nabi sebut itulah Islam.
Mana ada Islam wasatiyah, mana ada Islam ekstrim, tak ada. Itulah Islam. Apa yang Nabi bawa, apa yang Quran kata, itulah Islam. Kenapa nak berdolak dalik dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Islam, nak lawan lagi Islam? Kok mana pun duk title dia tiga ni, tak kafir fasik, tak fasik zalim. Siapa tolak? Terus kufur dia. Maka Allah sebut ayat 31, alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Allah tanya, tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Allah tanya, tidakkah mereka mengetahui, takkah mereka tahu? Mereka tahu dah, umat-umat dulu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat dulu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab apa? Mereka zalim. Zalim dekat apa? Zalim kat diri sendiri. Yang pertama, zalim diri sendiri macam mana? Berasa diri dia hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab tak mau jalankan, tak mau buat apa yang Allah perintah. Dan rasa diri dia tu sebagai tuan, seolah-olah begitu. Walaupun kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi kita darjat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ni kita tak sedar. Itu perjuangan yang pertama sekali ialah dalam kitab Minhajul Abidin yang Imam Ghazali sebut, dia ada beberapa bukit, beberapa aqabah. Aqabah pertama, kita nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan kita, perjuangan untuk menjadi, yang pertama sekali, perjuangan kita, perjuangan memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena set diri kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bila hamba, maka kita buat apa yang Allah suruh. Ni dah. Sekarang kita fikir kita ni bukan hamba. Itu sebab sembahyang kita lambat, azan kita dengar tapi buat tak tahu. Sebab apa? Kita duk kenjak benda lain. Kita jadi hamba lain, hamba duit. Kita jadi hamba lain, hamba kepada pangkat. Tak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba Allah bila dengar azan, terus dia habis hak lain, sembahyang dulu. Itu yang pertama, kita kena buang nafsu yang mazmumah dalam diri kita, sifat mazmumah yang dalam diri kita. Buang jauh-jauh, jadikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nak jadi hamba senang ke payah? Susah. Dia ada beberapa fasa nak naik bukit. Pertama, bukit taubat, aqabatut taubah. Taubat, istighfar, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari minta ampun. Kita ni banyak dosa. Nabi minta ampun, Nabi beristighfar 70 sampai 100 kali sehari. Hak kita ni banyak dosa, kena 1000 kali lah sehari, tuan-tuan. Tak boleh 70. Tapi paling kurang pun ikut Nabi. Kan? Ikut Nabi. Ekon pun ada, dia nama ada ekon Nabi. Panasonic pun nama ekon Nabi. Ikut Nabi. Paling kurang kita ambil sunnah 100 kali sehari. Itu paling kurang baru nak belajar. Tapi kita ni kalau tak ada ni 1000 kali kena istighfar, astaghfirullahalazim. Sambil nak pergi kerja tu astaghfirullah sampai tempat kerja. Nak balik pula astaghfirullah. Selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang
Yang keduanya, nak jadi hamba kena ada ilmu. Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin, aqabatul ilm, kena ada ilmu. Banyak lagi lah aqabah mujahadah dan sebagainya. Tapi dua ni yang penting. Dua ni lepas, aqabah yang lain, bukit-bukit yang lain akan lepas, insya-Allah. Tapi tak lepas juga. Sehari tak ada istighfar 100 kali paling kurang. Kelas mengaji, orang buat kuliah hari-hari paling kurang lepas maghrib mai duduk sejam. Timbul ilmu pengetahuan, baru kita nak rasa diri kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Ni kita mai sembahyang, mai ni balik, tak ada rasa diri kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Kan kata di sini tak, tempat lain. Lagi mai waktu sembahyang, alhamdulillah ada. Mai waktu kuliah, mungkin kuliah kat dalam serai lagi hebat, kat guru. Kan? Tak apa. Kat tempat lain, janji mengaji, cari ilmu. Sebab kita nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, nak didik diri kita ni supaya kita ni rasa hamba. Bila diri kita ni rasa hamba, kita buat apa yang Allah suruh. Allah suruh kita kena perjuangkan Al-Quran supaya Quran ni duduk di atas. Wa ja'ala kalimatillahi hiyal ulya. Nak jadikan Quran ni duduk di tempat yang tertinggi. Kalimah Allah ni duduk di tempat yang tertinggi. Sebab Quran ni rendah, sebab Quran ni duduk tempat yang rendah. Itu sebab perlembagaan mengatasi undang-undang syariah. Transgender di mahkamah syariah, masyarakat kata tak boleh pakai pakaian seperti perempuan. Di mahkamah rayuan kata mahkamah syariah langgar perlembagaan negara. Perlembagaan negara siapa dia buat? Siapa buat? Penjajah buat. Ikut Quran tak? Sebab negara atas lagi pada Quran. Bukan. Maka kita kembali balik kepada Quran, kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali balik kepada Islam yang kita nak minta hari-hari, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Kalau tidak, lawan Islam, nanti binasa, Allah akan binasakan. Macam kaum-kaum yang terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh alaihi salam ditenggelamkan. Kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Saleh yang ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala lepas dibunuh unta Nabi Saleh. Kaum Lut diterbalikkan bumi. Ini sejarah dulu. Allah tanya, awalam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un. Allah sebut dulu umat-umat yang terdahulu banyak yang telah mati. Hampa tengok dah, hampa lihat dah, berapa ramai dah manusia yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu ni, sejak daripada kaum Nabi Nuh alaihi salam ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banjir yang besar. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Saleh, kaum Ad, kaum Samud dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun
ditenggelamkan dengan bala tenteranya oleh Allah Subhanahu wa taala sebab lawan Nabi Musa. Puak-puak kaum musyrikin Mekah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikalahkan dalam beberapa peperangan. Bermula dengan peperangan Badar. Apa tak tengok ke Allah Subhanahu wa taala tanya, berbanyak kami telah membinasakan umat terdahulu sebelum kamu. Annahum ilaihim la yarji'un. Umat-umat yang telah binasa itu tidak kembali lagi kepada mereka. Apa balik mai dah? Dah. Bahkan mereka disiksa, sedang menerima siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Depa tak balik mai ke dunia dah. Tapi depa pergi mana? Jumpa Allah Subhanahu wa taala. Hak depa petikai. Depa tolak apa yang Allah Subhanahu wa taala habaq. Annahum ilaihim la yarji'un. Dia tak mai balik ke kita dah. Allah tanya kita. Allah tanya orang-orang yang ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya orang-orang yang tolak Islam, orang yang anti kepada Islam, apakah kamu tidak mau ambil iktibar daripada peristiwa ataupun nasib yang menimpa kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu? Allah tanya kepada kaum Quraisy, musyrikin Mekah. Sebab musyrikin Mekah pada masa tu dulu-dulu ni mereka ni ahli perniagaan. Mereka akan lalu di kota-kota besar di semenanjung Arab. Mereka lihat kesan-kesan sejarah-sejarah purba dulu. Ukiran kaum Bani Samud, tempat Allah binasakan kaum Nabi Saleh alaihi salam. Mereka lalu di Laut Merah, tempat yang Allah binasakan Fir'aun dan tentera-tenteranya. Nampak sedap tak masa ni? Mereka ni hebat-hebat belakang dulu. Pintar. Ukir bukit jadi rumah. Ukir batu. Fir'aun buat piramid yang tinggi. Tapi dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia bertolak ajaran Nabi, ajaran Rasul-Rasul yang diutuskan kepada mereka. Manusia yang mungkar, manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu matilah. Semuanya tak ada. Tak ada siapa yang dapat selamatkan diri masa tu. Bila Allah mai, Allah sebut dalam surah Yasin, Allah kata apa? Wama liyala abdul ladzi fatarni ilaihi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan. Allah sebut, wama anzalna ala qaumihim min ba'dihim min dhurrin, wama anzalna ala qaumin ba'dihim min jundin minas sama'i wama kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Dalam surah ini Allah cerita apa? Allah tak turunkan daripada langit, daripada mana tentera dah. Tak ada pun tentera Allah Subhanahu wa taala turun, melainkan ada tentera dia apa dia? Allah ba'd in kanat illa sayhatan wahidah. Ni nak habaq cerita negeri Antakya ni, penduduk dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu petikan Allah mai, satu petikannya sayhatan wahidah,
satu pekikan saja memadai. Allah Subhanahu wa taala hantar mai satu pekikan, satu tempikan malaikat, mereka semua hancur binasa. Allah tak perlu hantar banyak. Allah tak hantar banyak. Allah hantar satu pekikan yang kuat, atau malaikat yang tempik, habis hancur kaum. Lalu ni Allah hantar tentera dia mai. Dulu tentera kita tengok daripada langit, tentera-tentera Namrud tengok daripada langit, tengok segerombolan seolah-olah awan, tapi bukan awan, mai-mai dekat. Apa dia? Nyamuk. Allah hantar nyamuk dia. Tu Allah sebut, Allah Subhanahu wa taala kata, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguhnya Allah tak malu nak mengumpamakan, nak memberi misalan walaupun dengan seekor nyamuk ataupun yang lebih kecil daripada tu. Lalu ni Allah hantar apa? Allah hantar puting beliung. Tu pun tak sedap lagi. Masih menganjurkan. Pada tuan-tuan, di Kedah dianjurkan apa? Miss Asian, Ratu cantik Asia. Ratu Pondan hantar, Terengganu hantar weh. Tuan, mengundang bala Allah Subhanahu wa taala. Kita ada hidup di penghujung ini, banyak fitnah-fitnah, ujian-ujian demi ujian yang Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk kepada kita. Itu pun tak sedap lagi. Yang Allah hancurkan dulu, mereka tak boleh menyelamatkan diri mereka. Macam mana bala tentera Fir'aun yang lalu di lorong-lorong yang Nabi Musa ketuk dengan tongkat dia jadi lorong, 12 lorong dari beberapa lorong. Ketika mereka masuk tengah, Allah cantumkan balik laut itu. Adakah manusia ambil iktibar daripada perkara-perkara itu? Nak lawan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang Quraisy zaman Nabi SAW, ayat ini Nabi cerita kat mereka. Kisah ni Nabi cerita kat mereka. Mereka dulu lalu dah jalan-jalan ni, negeri-negeri yang telah dihancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Madain, itu negeri kaum Nabi Saleh. Mereka boleh tengok, boleh melihat ada rumah-rumah yang dibuat daripada bukit yang dipahat, tapi tak ada orang. Mereka lalu kot tu, orang tak ada. Adakah mereka tak memfikir mana orang ni? Siapa yang buat ni? Mesti orang buat. Tapi mana orang? Tak ada. Allah binasakan mereka. Mereka lihat, mereka lalu juga negeri kaum Lut, yang mana sekarang ini La ni dikenali sebagai Laut Mati. Satu kawasan yang paling rendah paras laut daripada paras laut. Seekor ikan pun tak ada dalam tu. Adakah mereka tak fikir? Pasal apa? Laut ni tak ada ikan. Orang turun pun orang tak tenggelam. Sebab apa? Sebab tempat ini tempat laknat Allah Ta'ala. Tak fikir lagi.
manusia yang ada di laut mati, yang Allah terbalikkan bumi jadi laut mati. Begitu juga dengan kaum Hud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Negeri Sabak yang Allah Subhanahu wa taala hancur, tak ada seorang pun tinggal di situ. Zaman Nabi Nuh ditenggelam dengan banjir, tak ada seorang pun boleh menyelamatkan diri sendiri. Kalau di negeri Iraq masih ada lagi kesan-kesan Namrud. Bahkan apa yang terjadi pada zaman ini, zaman kita duk adalah ni, duk kita bagi pihak kerajaan duk pergi memelihara, duk pergi perbaik tempat-tempat yang kononnya bersejarah. Tapi tak ambil iktibar daripada tempat-tempat. Berbangga pula dengan sejarah tinggalan mereka. Duk pergi bagi elok apa nama, kalau di Mesir apa nama, piramid, pelihara bagi elok, tak bagi rosak. Sebab apa? Itu tinggalan sejarah. Bangga pula, bermegah pula, seperti mana yang telah diucapkan oleh Anwar Sadat satu ketika dulu. Anwar Sadat kata apa? Kita ni betul, kita ni adalah generasi keturunan Fir'aun zaman dulu. Dia boleh cakap bangga dengan sebab keturunan Fir'aun. Ni adalah ni As-Sisi tu, tu Fir'aun. Kerana Fir'aun telah mewariskan sesuatu tamadun yang dibanggakan oleh seluruh dunia. Tu Mesir, negara kita ada. Apa kurangnya? Hebat juga. Bangga dengan peninggalan kuil-kuil lama, tokoh-tokoh tua Hindu. Gali, cari di perut bumi. Last kali jumpa candi di mana lembah hujan. Kononnya apa? Ini sejarah datuk nenek moyang kita dulu. Dan bangga. Bangga siapa? Jahil. Jahil, tak ada ilmu. Sedap tak benda ni? Saja bapak tak sedap. Bukan marah pergi korek bagi cari apa nama zaman dulu sejarah dulu. Tok nenek kita ada kambui. Bila Islam mai, tak mau bagi anak cucu tengok kesan-kesan pemujaan, kesan-kesan kesyirikan tok nenek kita dulu. Depa usaha kambui, tak mau bagi dah. Kita mai korek balik. Kononnya apa? Nak cari, nak kaji sejarah. Macam dengan negeri-negeri lain. Negeri-negeri lain, Iraq bangga dengan kesan-kesan peninggalan kerajaan lama Babylon.
Sebab ini adalah bukti kebijaksanaan raja-raja dulu. Kononnya boleh buat bangunan